Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat. Pada zat, ketiada esa pada sifat, ketiada esa pada perbuatan. Itu yang tersebut. Jadi wahdaniyah, keesaan, dia terbahagi kepada tiga. Keesaan, kalaulah tidak keesaan pada perbuatan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, memberi bekas sebagai perbuatan kita juga. Tu lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai ilah. Sebab apa? Sebab ada yang perbuat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, keesaan pada perbuatan. Jadi sifat wajibnya keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Sifat mustahilnya ketiadaan esa pada zat, dan ketiadaan esa pada sifat tu mustahil, dan ketiadaan esa pada perbuatan itu pun mustahil. Kemudian panjang kita bicara adalah pada keesaan pada perbuatan. Orang Islam pastilah mengesakan Allah pada zat, pastilah mengesakan Allah pada sifat. Ni mengesakan Allah pada perbuatan ni. Terkadang orang Islam tetapi tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Orang Islam pasti mengesakan Allah pada zat. Tak ada orang Islam berpegang Tuhan ada dua. Tak ada orang Islam berpegang seumpama tu. Pada ni. Adapun keesaan pada perbuatan. Ni. Ada ni. Tetapi sebenarnya keesaan pada perbuatan cukup simple, cukup mudah. Sebab itulah rukun iman yang keenam. Keesaan pada perbuatan itulah dianya rukun iman yang keenam. Ada ni. Rukun iman yang keenam. Sekalian yang berlaku qada dan qadar. Itu rukun iman yang keenam. Sekalian yang berlaku qada dan qadar, ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi semua yang berlaku tu perbuatan Allah. Allah yang perbuat semuanya. Tu je. Itulah keesaan pada perbuatan. Hak rukun iman keenam tu je. Ada ni. Kesemua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman yang keenam. Tapi di keesaan pada perbuatan ni lah yang timbulnya bagai-bagai pegangan-pegangan yang terpesong. Masa dulu pun begitu, sama telah pula pada masa kita sekarang. Sama telah pula pada masa kita sekarang. Yang mana pengajian bab pegangan ni terkadang duduknya belakang. Belajar sangat, tauhid tak ada lagi. Masjid, surau, kelas ada tiap-tiap malam, tauhid tak ada lagi. Tauhid lah tak lah, dia kata ngelah dulunya 15 tahun dulu adalah. Tok Imam hak tua dulu dia mengajar tauhid. Lepas Tok Imam tu pencing tak sihat, dia tak mengajar tauhid, ada lah rasa berhati 15 tahun dulu. Last sekali, akhir sekalinya masjid tu buat kelas tauhid.
Oh, bayangkan. Macam mana? Jadi akhirnya cukup mudah sahaja rukun iman yang keenam. Sekalian perkara berlaku qada dan qadar. Ketentuan dan perbuatan Allah. Ni kepada semua yang berlaku hanya Allah yang perbuat. Hanya Allah yang perbuat akan sekalian perkara yang berlaku. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keesaan pada perbuatan. Rukun iman yang keenam. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid ni panjang dah kita baca sebelah luar tu. Hak berkaitan dengan ikhtiar dan kasbun. Ikhtiar pilihan hamba, kasbun usaha hamba. Ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana. Tu kena letak molek lah tu. Kena letak molek. Kita belajar fardu ain ni, qada fardu ain belajar ilmu tauhid ni, sampai peringkat kita boleh membezakan manakah akidah ahli sunnah wal jamaah, manakah akidah yang salah, hak Mu'tazilah tu. Kalau salah tu nama qadariyah, nama jabariyah, kadang-kadang kita bertukar, tak ada masalah. Tapi kalau dengar dia ni orang cerita hak akidah jabariyah, kita dengar salah ni, bukan ahli sunnah gini ni. Ada salah nama ke apa akidah salah gitu. Nama saya tak apa ingat lah. Tapi tak betul gitu tu. Kemudian ada pula orang lain hura ikut jalanan qadariyah. Kita dengar salah tu. Salah. Dia tu orang glamour tu, ramai orang ikut dia tu. Mana mungkin dia salah? Tak salah. Ni barulah luluh fardu ain kita. Kita sampai peringkat boleh membezakan manakah akidah ahli sunnah, manakah akidah yang salah tu. Walaupun yang salah tu kita tak pandai nak, kita dah ingat nama gapo, qadariyah ke jabariyah ke, tak tahu nama, tapi salah. Boleh membezakan. Kemudian kamu kata salah-salah ni, orang hak mengajar tu orang hebat, cuba cerita kau salah tu kok mana, betulnya macam mana. Kalau suruh cerita minta maaf lah, kita tak pandai nak cerita. Tak pandai nak cerita tapi berani kata salah. Memang salah. Kita memang salah. Dan kalau salah, beritahulah salahnya di mana. Saya tak pandai nak cerita. Tak pandai nak cerita tu makna orang ni jahil ilmu fardu kifayah. Jahil ilmu fardu juga tu, tapi fardu kifayah. Bunyi jahil ni seru dah, memang jahil tu. Kata salah. Cuba cerita kat mana salah. Tak boleh cerita. Jahil tu. Jahil ilmu apa? Ilmu fardu, ilmu wajib. Fardu wajib ni ada dua. Aini ke kifayah? Kifayah. Hujur kat situ. Tapi jahil udah jahilnya. Jahil fardu pula. Bukan jahil sunat. Jahil fardu, tapi fardu kifayah. Sebab apa? Boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Akidah ahli sunnahnya gini. Hak sani hak salah ni dia gini. Itu fardu kifayah. Lagi tingginya boleh mematikan pegangan salah tu. Itu fardu kifayah. Tapi boleh membezakan tu fardu ain. Mari orang hak hebat-hebat cerita akidah jabariyah, cerita akidah qadariyah, tak sama macam hak kita duduk pegang. Lain tu. Tapi betul juga orang kali, sebab dia orang lebih ni, bukan sebarangan ni. Betul juga orang kali, tak nak beza. Dia pegang betul dah. Tapi mari salah, dia tak nak beza. Fardu ain dia tak luluh. Akidah dia luluh, akidah dia nya. Sebab dia berpegang dengan akidah ahli sunnah. Tapi bila didatangkan hak akidah yang salah, oleh kerana yang cerita tu orang lebih, maka dia pun barangkali betul juga. Faham? Barangkali betul juga. Maknanya apa? Disebut ilmu fardu ain tak lulu. Pegangan dia tak pegang tu, tapi bahaya dah lah.
Bakal dia juga. Kita ambil dia lah pulaknya. Guli batin. Ada ni. Mula-mula kita bukan comel dah. Kita tahu dah akid ahli sunnah wal jamaah macam mana. Tapi tak nak beza dengan salah. Bila orang-orang berkenaan yang datangkan pegangan salah, kita pakai dia pula. Punah ranah lah kitanya. Kita setara mana mengaji ni. Sebab macam sebut mengelepah lah. Jabariyah ada tambahan. Qadariyah lagilah ada. Jabariyah Qadariyah yang bawa ni bukan orang sebarang orang. Orang yang boleh menarik orang belajar ni ribu-ribu. Bukan puluh-puluh, bukan ratus-ratus. Boleh cerita bab akidah yang salah ni di program yang ribu-ribu, tapi dalam ribu-ribu senyum manis belaka. Tak ada kerut, tak ada. Ada ni. Dia senyum manis tu kena molek tu. Kalau kerut tu, tak. Tu kerut orang panggil ni. Kerut orang panggil tak? Warna dia pergi cerita akidah salah. Kalau bab lain comel juga. Bab pekoh ke apa, bab akidah apa ni salah ni. Kerut dah lah. Tapi tak ada senyum manis je. Walaupun jelas-jelas itu akidah yang terpesong. Terpesong daripada rukun iman yang keenam. Terpesong daripada keesaan pada perbuatan. Tapi tak adalah. Keesaan pada perbuatan itulah dalam rukun iman yang keenam. Dia seperti saya sebut sebelum ni lah, Jabariyah berpunca daripada salah pengajian. Qadariyah ni berpunca daripada tak mengaji. Dalam bab ilmu akidah dia pakai kod akal. Jabariyah ni di salah pengajian. Akidah tak kemah digi ngaji kita haqiqah. Dengan guru yang tidak mursyid pula, guru yang membaca sendiri. Jadi dalam kitab haqiqah tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita merasai kita ada pilihan, kita ada tadbir susung atur, selagi kita merasai kita ada perbuatan. Macam mana? Rasa dah ada pilihan. Mari surah Imam ni. Pilihan kita dah. Tadbir kita dah. Tadbir susung atur. Nak mari pukul berapa, nak siap pukul berapa, nak makan pukul berapa, nak pergi ikut jalan mana, tu tadbir susung atur. Nak pergi dengan siapa, rasa tak seumpama tu. Lepas tu sampai masa yang buat tu, siapa yang buat? Kita yang buat. Selagi kita merasai kita ada pilihan, selagi kita merasai kita ada tadbir, selagi kita merasai kita ada perbuatan, kita belum lagi ma'rifatullah, kita belum lagi mentauhidkan Allah, kita belum lagi beriman. Tengok. Tapi dalam kitab mana tu yang kata belum ma'rifatullah? Dalam kitab syariat ke? Dalam kitab tauhid syariat, belum ma'rifatullah, kafir lah jawapan dia. Dan kitab mana kata belum ma'rifatullah, belum tauhid, belum iman? Dalam kitab mana? Kitab hikam, kitab adrun nafi. Tu bukan bicara bab syariat. Dia kata makrifah khasah, dak siapa makam wali. Apa peliknya? Dah kalau sampai makam wali, dia tidak merasa ialah ada pilihan dalam perbuatan. Tak ada lah, sebab Allah fanatkan hati mereka. Allah lenyapkan di hati mereka, yang ada hanya Allah. Itu bukan buat lakon tu. Itu hak Tuhan kurnia. Belum lagi mentauhidkan Allah, tauhid 4. Bukan tauhid 3 kita ni. Syariat kita tauhid 3. Mana tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada perbuatan. Ni kita dengan ngaji wahdaniyah ni. Dan kita hakah tauhid dia ada 4. Tauhidul af'al, tauhidul asma', tauhidus sifat, tauhiduz zat. Permulaannya tauhidul af'al. Siapa ni? Maqam aulia. Situ. Mana apa? Belum tauhid tu, belum tauhid 4. Mana tak wali lah. Ke mana? Kalau sebut kata tak wali, orang puan lagi lah. Sahih tak wali. Bila boleh jadi wali kalau nak nikah? Tapi bukan wali tu ni. Kalau orang puan tak ada harapan nak jadi wali, orang lelaki dia wali sok mudah ni. Lepas tu wali nikah. Mana kan cerita buat wali nikah ni?
Belum lagi beriman. Iman mana? Iman yang kamil. Iman kamil mana? Imam aulia. Itu iman yang kamil. Pada tiba-tiba tengok selagi kita merasai ada pilihan dan perbuatan, belum lagi makrifah, belum lagi tauhid, semayang Tuhan tak terima, semayang tak sah. Dia pergi pada hak makrifah fardu ain. Apa tu macam mana? Lenyapkan. Tak ada. Mu Tuhan, tak ada. Tu Jabariyah. Ni salah pengajian. Nak semayang ni, mu Tuhan semayang ni, mu Tuhan semayang tak ada, aku tak ada ni semayang ni. Boleh berdiri ni mu Tuhan, boleh angkat tangan takbir mu Tuhan, boleh baca Fatihah mu Tuhan, boleh gerakak mu Tuhan. Tu Jabariyah. Tu Jabariyah tu. Kita wajib ni letak di akidah ni. Hamba ada pilihan, hamba ada ni. Isbatkan, letakkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perubatan. Sampai saat Tuhan lenyapkan, tu sampai makam fana, makam aulia. Tu bukan hak kita tu. Tu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Kalau cerita bab ni sekarang memang banyak sangatlah bawakan seumpama ni. Nak hilang rasa memiliki. Nak hilang rasa memiliki. Selagi kita rasa memiliki, selagi kita rasa aku ada, masih lagi dia panggil tauhid iblis lagi dia panggil. Tauhid iblis. Mana iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku, iblis kata, lebih baik daripada Nabi Adam AS. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Ada ana tu kan, ada aku tu. Masih lagi kita merasai aku ada, aku memiliki, dipanggil tauhid azazi lagi dia panggil. Allah. Ni ada ajaran-ajaran seumpama ni. Di bandar-bandar besar banyak ajaran karut seumpama ni. Selagi ada keakuan dia, aku tu ada lagi. Selagi merasai memiliki. Mana apa tu? Tauhid iblis lagi. Dia ingat ke dalam Quran ana ni hak iblis je bukan kali. Wa ana awwalul muslimin. Siapa dia ana situ? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Siapa ini aku tu? Nabi Ibrahim AS. Wajjahtu, aku hadap diri aku. Siapa aku tu? Nabi Ibrahim AS. Wa ana awwalul muslimin. Siapa ana di situ? Nabi Ibrahim AS. Betul? Ada aku tu iblis lagi. Ni. Kita baca kuliah tu. Kita baca kuliah. Ada tak aku situ? La a'budu ma ta'budun. Tidak aku tu. Tauhid azazi lagi. Boleh aja seumpama tu. Tapi boleh bergerak, boleh berjalan kuliah ilmu tu. Tak ada kata orang sekat lalu dah. Ambil tindakan, tanya balik awak mengajar apa gitu seumpama tu. La a'budu ma ta'budun. Tidak aku sembah, tak ada aku situ. Nak hilang tidak merasai memiliki apa-apa, tidak merasai memiliki apa-apa ni. Yang ada hanya Allah, itu maqam fana, maqam aulia. Sebab tu kadang-kadang sekarang ni saya kalau mengajar tidak akan pisahkan tauhid dengan tasawuf. Saya duduk ngaji saya tidak akan pisahkan tauhid dengan tasawuf. Tasawuf dia bukan tasawuf fardu ain. Tasawuf fardu ain kitanya bicara bab sifat mazmumah, sifat mahmudah. Tasawuf apa tu? Tasawuf hakikat. Tak mau pisahkan. Tak mau pisahkan macam mana. Tauhid syariat ni permulaan agama. Tasawuf hakikat tu maqam aulia. Tak mau pisahkan macam mana. Tak mau pisah dia campur antara i'tiqad di pegangan, dia panggil syuhud ni. Syuhud di basirah ni, hati-hati aulia. Apabila dicatung dua ni, akhirnya tak ada dibuat di syuhud wal hadi maqam i'tiqad. Tu jadi Jabariyah. Dia tak mau pisahkan. Wala nak kita hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ibn Atha mengatakan syattan baina ma yastadillu bihi wa baina
Man yastadilu alaihi. Syaitan dengan makna mudah. Kata Abdullah Syargawi, syaitan dengan makna jauh perbezaan antara orang yang berdalilkan ada Allah dengan orang yang berdalil ada Allah dengan makhluk Allah. Jauh perbezaan. Orang yang berdalil ada Allah dengan Allah lah. Tiba-tiba berdalil ada Allah dengan ada makhluk Allah. Ni makhluk Allah ada, ni dalil ada Allah. Tak kena gitu. Boleh? Kita nak dalil ada Allah. Pengecamannya ada barang lain, ada makhluk. Nak berdalil ada Allah dengan Allah lah sendiri. Kira ni? Nak jadi pengecaman, tandaan orang tu ada di rumah tu, tengok tu orang tu lah baru tahu ada tak ada. Kita tengok di kereta ada 3 hotel kereta tu, tak nak kata tu kereta ada belakang, dia naik kereta orang lain pula. Dah iyalah orang mari ambil di rumah, kereta tu ada lah situ. Kan ada di rumah kan, saya tak ada masa tu. Dah ada. Pengecamannya ke mana? Dalil ke mana kata ada? Ada belakang kereta bawah rumah. Kereta ada, tuan tak ada. Tak jadi nak buat pengecaman ada tuang dengan ada barang lain, ada kereta. Tak jadi. Di gigi tak ada kereta di rumah. Lepas tu dia pun balik. Gimana tak ada? Ada di rumah dia tak ada kereta, orang pinjam. Ya pengecaman. Sekarang ni nak pengecaman, dalil ada orang tu rumah tu dia buat pengecaman dengan benda lain. Tak jadilah gitu. Nak pengecaman ada tak ada, tengok tuang tu, panggil tuang tu. Tuang tu keluar, ada. Tuang tu nak senyap, tak ada. Dah je. Sekarang ni kita berdalilkan ada Allah dengan makhluk Allah. Jauh perbezaan. Hak tu hak permulaan agama. Kita berpegang Allah ada, berdalilkan ada makhluk Allah. Pada ni. Dan kita tak hakikah berpegang ada Allah, berdalilkan dengan makhluk Allah, dia letak umpama himar. Bodoh. Dia tak bodoh, pada bodoh. Tak cerdik Tapi tak cerdik pun sebab dinilai ke atas tu tak cerdik lah. Tengok budak jauh satu menulis pesen tu dak cerdiknya. Dia pakai cuma satu dalam kelas. Budak cerdiknya dinilai hak dia tinggi, hak masuk kalau menengah dah dia tengok jauh satu, setara ni nombor 1 dalam kelas. Kita kata budak cerdik uduh, nulis pun uduh. Macam tu. Tak ada ni. Tapi untuk hak syariat kita, hak fardhu kitanya berpegang Allah ada, wajib berdalilkan makhluk. Tapi orang sampai makam syuhud, makam aulia, mereka berdalilkan ada Allah dengan Allah. Sebab apa? Mereka sentiasa syuhud, memandang Allah dengan basirah. Ini makam aulia. Ada ni. Jadi Ibn Attab mengatakan jauh perbezaan antara orang yang mengenal Allah dengan Allah, ni makam aulia, dengan orang yang mengenal Allah dengan berdalilkan makhluk Allah, ini orang makam syariat. Jauh beza, tak nak campur dua ni. Campur dia barih. Akhirnya mensyirikkan apa semua. Mensyirikkan. Mudah-mudah je mensyirikkan. Mudah-mudah. Kalau kata lega, ni saya cerita dalam pengajaran belakang ni. Hak dalam rakaman belakang ni. Lega dengan makhluk. Jumpa doktor, lega. Boleh ubat, lega. Sebab apa lega? Sebab jumpa doktor dah. Jumpa doktor pakar pula doktor tu. Kalau doktor orang muda-muda tak sedap kau. No, pergi KTS tau, lega lalu. Ni main dukuk bawah ni kok. Pergi situ. Duit banyak kau habis. Kalau pergi kat KTS, duit mahal lah situ. Tapi kalau hak doktor biasa, tak mahal tapi acak kali. Jadi mahal juga tau. Tak sesayang juga. Pergi kat KTS, kat doktor pakar, barulah berasa lega. Lega dengan makhluk, bukan lega dengan Allah. Akidah yang sewe, dia kata. Akidah salah lagi tu. Lega dengan Allah, jangan lega dengan makhluk. Doktor pakar, tak pakar pun, dia tak bekas. Dia pun penyakit macam-macam ada. Dia pun mati
Lega apa dengan makhluk? Mana? Akidah yang salah digi pada bab syuhud. Ni tak ada salah apa pun. Kalau berobat dengan hospital mahal, hati berasa sedap, baiklah nyakit kitanya, syirik macam sembah berhala. Ini salah pengajian belaka ni. Dia ngaji baca kita haqiqah. Ada. Saya ada dengar satu rakaman cerita bab orang makan pi perancang keluarga. Pi perancang keluarga. Dia makan pi perancang keluarga, apa hukum? Apa hukum? Kalaulah makan pi perancang keluarga kerana takut tak cukup makan, maka hukumnya haram dan menjadi syirik. Kerana takut tak cukup rezeki, boleh jadi syirik, boleh jadi murtad daripada agama Islam. Allah mudahnya dibubuh. Orang yang merancang keluarga ni, di antara sebabnya tu kerana takut tak cukup makan. Sebab sekelamin tu baru tengah belajar pun agak ke duit PTN. Lepas tu pula kalau pas beranak tak sempat nak belanja ni, maka dia pun rancang tak usah beranak dulu. Sebab apa? Di antaranya mungkin kerana sibuk nak belajar apa tu, di antaranya. Tapi di antaranya kenapa? Kerana takut dia ikut makan lah. Kan dia ikut makan, dia ikut belanja. Sebab masing-masing tengah belajar bukan kerja. Itu di antara sebab haram, syirik, boleh bawa pada murtad daripada agama Islam. Ini semua karut belaka ni. Ni orang ngaji pesen ni, pesen ngaji haqiqah ni. Dah dia tak beriman ke dengan jaminan Tuhan kan? Tuhan jamin dah kan? Jamin umum, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata atas bumi, rezeki itu ada atas Allah. Illa 'ala Allah rizquha. Malaikat atas Allah. Dia datang dengan Allah tu. Allah ni dia menekan, tapi Tuhan mustahil tertekan. Tapi Tuhan kata 'ala Allah. Pada macam kita cakap, mu tak usah rusing lah, atas aku belaka tengok. Apa maksud kita atas aku? Sungguhnya atas aku belaka. Tuhan kata Allah, Tuhan kata rizquha atas Allah. Tu rusing apa lagi? Tak beriman ke? Tak ada orang tak beriman dengan Quran. Lepas tu kenapa tak takut lagi? Iman lemah. Tak yakin kepada Al-Quran, tak yakin kepada janji Tuhan. Yakin, tapi yakin yang lemah. Bukan cerita orang comel ni, tapi yang kata haram, syirik, murtad, jangan. Ini yang dipanggil salah pengajian. Salah pengajian. Itu pernah duk balah bak ni. Duk balah bak apa ni waxing apa hak cocok budak tu, waxing hak cocok budak tu lah, orang lahir tu waxing. Jadi doktor kena kata cocok waxing. Orang hak lebih pandai dari doktor, dia kata tak payah cocok waxing. Dia ngaji lebih tinggi lagi ni, doktor ngaji tak pandai pun. Lepas tu hospital tu kau kata waxing tak payah. Okey, awak kata saya duduk hospital, awak pandai ada saya. Mana? Kita bidang apa? Dia bidang apa? Tuhan jadi dah di budak-budak ni cukup dah antibody. Antibody lah dak mai dak. Antibody cukup dah. Nak apa nak tambah waxingnya? Waxing tu pula yang akan begini. Bijoknya dia. Tu kata doktor belajar bab waxing tu, doktor tu tak belajar pandai tu. Tu kata kalau ada orang pandai gitu, hospital tu dia jadi bos senang. Dah dipandang sangat. Ada ni. Yelah memang antibody cukup. Tapi dah mok masa hamil makan macam-macam barang. Pada ni. Mok masa hamil makan macam-macam barang. Masa menyusu
Makan macam-macam barang. Ngunyak macam-macam ngunyak. Bukan benda molek sangat dia ngunyak dengan bahan pengawet lah, bahan apa macam-macam ni. Ada. Lepas tu nak kira antibody macam mana? Asalnya gitulah. Maka ni doktor pun mari perjelas bab vaksin ni. Dia pun bangun lawan. Mana cerita bab antibody tu lah Tuhan jadi belaka dah, antibody cukup dah. Orang yang vaksin ni orang tak ada tauhid. Dia kata orang tak ada tauhid. Senyap doktor dah anda nak jawab pun. Dah vaksin kalau tak cocok berpenyakit begini tak ada tauhid. Vaksin tu tak boleh bekah. Yang beri sihat budak Allah, bukan vaksin tu. Tak ada tauhid. Hak vaksin tu. Kau nak jawab? Doktor tak jawab. Sebab doktor dah reti. Tadi kamu cakap antibody dah. Antibody cukup dah. Dan antibody tu makhluk ke Tuhan? Kalau vaksin tak boleh bekah, antibody pun tak boleh bekah juga. Tak sama tu panggil. Doktor kata cocok vaksin, boleh melindungi budak daripada penyakit. Hak ni kata dah, antibody cukup dah Antibody tu dah boleh melindungi budak daripada penyakit. Sama tak vaksin dengan antibody? Sama je, makhluk belaka. Tapi oleh kerana doktor kata vaksin tak ada tauhid, dia kata antibody tu bapak tauhid ke mana? Sama je. Hak kata vaksin pun asbab, hak kata antibody pun asbab. Pegangan segala-gala perbuatan Allah. Tapi dia boleh kata kepada doktor cakap vaksin tak ada tauhid. Dia tak sedar dia cakap antibody. Vaksin pun makhluk, antibody pun makhluk. Ke antibody boleh bekah? Ada. Hati kata ni orang-orang agama ni. Tapi doktor tu tak reti pakai senyap. Doktor tak ada tauhid doktor. Main ke doktor main vaksin. Tambahan doktor pula ni hak cocok tu, cocok antibiotik gitu lah doktornya. antibiotik. Atau ada orang salah ngaji, dia kata dia wayak dia mengkapirkan doktor. Senyap doktor dia kata. Dan doktor dah reti, kalau doktor reti berkah lalu. Mari klinik orang. Lepas tu dia kata ke tuan klinik doktor tu kafir pula, pegang lalu Mungkin doktor cakap ke mana doktor? Makan bisa. Tak makan ubat. Gitu doktor cakapnya. Tu cakap sebab belaka. Pegangan tetap dah Tuhan belaka rukun mek kenang. Tadi nak beza antara pegangan dengan ni hak syuhud. Akhir terlajuk jadi Jabariyah. Kemudian hak Qadariyah pula. Lepas tu kata kena faham molek Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana. Qadariyah hak ni bukan masalah salah pengajian, hak ni tak belajar sebenarnya. Dia tak belajar, dia pakai hukum zahir. Hukum zahir ikhtiar usaha kita lah sendirinya. Ni. Dia Qadariyah ikhtiar usaha kita mutlak ni. Sampai ke ada satu buku yang ditulis oleh doktor, tapi bukan bidang usuluddin, doktor agama tapi bidang lain. Tajuk buku Qada dan Qadar. Di dalam tu terang-terang akidah Qadariyah. Tuan letak tenaga dia hamba, tenaga tu berkah. Terang-terang. Sekarang ni. Tapi memang hak nyatanya Qadariyah banyak. Ada. Walaha tadi balik kepada umbi. Rukun iman yang keenam, balik pada umbi. Sekalian qada dan qadar. Ni kita ngaji wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, kesemuanya pegangan. Kita nak cerita bab ingatan hati, itu syuhud zauq. Ni hak kecap rasa, menjiwai. Ni bergantung pada kekuatan basirah masing-masing. Kita cerita bab pegangan. Bukan cerita bab syuhud, bukan cerita bab zauq. Tu hak aulia. Tu kurniaan daripada Allah. Dia ada peringkat basirah. Dia ada peringkat. Kita cerita ni bab iman, bab tauhid, bab akidah. Dia panggil i'tiqadiyun. Ni hak kejap di akidah kita. Bukan bicara bab ingatan. Kalau kena hak dia cakap tu cakap asbab, tak ada salah cakap asbab ni.
Dalam Quran pun menyandar pada asbab, dalam hadis pun menyandar pada asbab, dalam kitab-kitab pun menyandar kepada asbab. Itu tak ada salah. Pegangan tetap ada sekalian qada dan qadar. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan ni qada dan qadar. Apabila saya sebut berkaitan qada dan qadar, kemudian hak kata tak faham, pening apa semua, sebenar-benarnya mereka bukan tak faham, mereka tak terima. Bila saya cerita seumpama tu, orang pun maklum balas. Ya sungguh, dia kata. Saya dulu bila tak faham saya ulang, tak faham saya ulang, tak faham ulang. Sebenarnya bukan tak faham, dia tak nak terima. Apa tak faham? Sekalian qada dan qadar. Sekalian. Tak faham? Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekalian. Zarah atom satu benda yang lalu. Tidak terkecuali. Melainkan kesemuanya qada dan qadar. Ketentuan dan perbuatan Allah. Sekalian. Apa payah? Hak payah ni gini. Hak ni qada qadar Tuhan. Hak ni tak ada kena-kena qada Tuhan. Hak ni qada Tuhan separuh, hak kita separuh. Tu kena asing molek, kena asing molek, takut salah. Ni hak qada Tuhan. Hak ni hak memang tak ada kaitan qadar. Hak ni qadar Tuhan campur dengan hak kita retek. Kalau hak jenis bagi gitu kena letak molek takut salah. Dok, sekalian qadar ayah apa? Ada bagi-bagi sekalian. Hak tu tak sedap, hak tu lah sekalian. Dah contoh tak payah tu contoh lah. Sekalian. Payah. Bila saya sebut kata bukan tak faham, tapi dia orang beritahu tak faham, bukan. Faham sangat-sangat tapi tak boleh nak terima. Jadi apabila dia cerita, dia pun dah kata ada jenis-jenis sama-sama sendiri. Tak faham. Dia pun tanyalah. Kita ngajar ni payah, sebab kita ngajar ni hanya cerita. Dia sebenarnya kena muzakarah. Bila muzakarah ni, jadi kalau lekat mana-mana, baik tu dulu. Kalau kita dah selesai hak dia lekat tu, kita pergi cerita banyak mana pun, dia tak jadi dah, sebab dia dah pergi sini. Ada ni. Tapi kalau muzakarah, kat mana sebenarnya tak faham? Sekalian qada tak faham. Yelah, tapi takkanlah siapa hak jahat pun mu tak mau terima, bukan mu tak faham. Yelah sekalian qada. Takkan pilihan kita hak Tuhan juga. Takkan perbuatan kita hak Tuhan. Bukan mu tak faham, mu tak mau terima. Jadi selama ni awak pegang macam mana? Hak jahat bukan hak Tuhan. Itu usaha bukan Tuhan. Itu akidah yang sesak. Bertaubat tu dulu. Buang waktu dulu akidah. Dia kena gitu. Kena betul satu-satu. Maknanya bukan tak faham. Tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab dia duduk pegang lama kening, hak jahat tak ada kena-kena qada. Hidup pegang lama kening, itu usaha mutlak hak hamba. Ada benda tu pegangan gitu kok. Khilaf ulama tu, sebagian ulama mengatakan itu akidah orang kafir. Kekal neraka selama-lamanya. Setengah pandangan akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat. Dan dosa besar akidah ni atas pandangan kata dosa besar, sebesar-besar dosa besar. Nak banding dengan dosa besar, berjudi, berzina. Ini besar lagi ni. Dan malaikat akan catat dosa besar ni setiap saat. Selama mana berpegang dengan akidah yang terpesong ni. Tengah semayang pun malaikat catat dosa besar. Ramadan pun malaikat catat dosa besar. Duk Mekah, tanah haram Mekah Madinah pun malaikat catat dosa besar. Amal ibadat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni taubat ni dulu. Tak faham, bukan tak faham. Dia nak kerah. Ni kadang-kadang yalah sekalian perkara. Itulah saya tak ada isu sekarang perkara tu. Segala-gala saya faham. Kesemuanya pun saya pegang dah. Tapi takkan hak jahat hak Tuhan juga. Mana apa dia tak boleh terima.
Bayangkan kalau hak jahat bukan hak Tuhan, atas muka bumi ni baik dengan jahat mana banyak? Banyak jahat lah. Orang kafir 3/4 dah. Ada ni. Satu dunia ni lah, bukan cerita Malaysia. Satu dunia orang kafir 3/4 dah. Orang Islam hanya 1/4. Dan 3/4 tu bukan hak Tuhan. 1/4 pula ni orang Islam ada beriman, ada tak beriman. Hak tak beriman tu pula bukan hak Tuhan. Tinggal hak beriman saja je Tuhan. Hak beriman ni pula ada soleh, ada tak soleh. Hak tak soleh pun bukan hak Tuhan. Hak Tuhan ni beriman dengan soleh aja. Hak soleh ni pula kadang-kadang soleh, kadang-kadang derhaka. Hak tak soleh je hak Tuhan. Tak derhaka bukan hak Tuhan. Dah berapa pusing hak Tuhan? Dah berapa pusing hak Tuhan? Dari mana sekian perkara Tuhan? Kalau pergi pula pada ikhtiar usaha bukan hak Tuhan, tak ada. Tak ada hak Tuhan. Tak ada. Kalau ikhtiar usaha bukan hak Tuhan, tak ada hak Tuhan. Hak Tuhan buat kita je. Hak Tuhan mati kita je. Ni ada orang bawa ni. Orang agama bawa seumpama ni. Hak Tuhan buatnya lahir kita, mati kita. Ni. Semasa kita hidup, memilih, melakukan, tak ada Tuhan. Tuhan tahu je, bukan Tuhan nentu. Jadi kalau kita usaha bukan hak Tuhan, tak ada. Hak tadi kita kata hak jahat bukan hak Tuhan. Hak baik hak Tuhan lagi. Ada lagi hak baik ni. Tapi kalau kita usaha bukan hak Tuhan, baik, perkara baik kita usaha bukan hak Tuhan. Perkara jahat kita usaha bukan hak Tuhan. Mana hak Tuhan? Ada. Kita hidup 40 tahun ke, 50 tahun ke, 60 tahun ke, tak ada kaitan dengan qada dan qadar. Tuhan hanya tahu saja. Mana sekalian? Mana sekian perkara? Rukun iman yang kena mana? Lepas tu kata mati tu, tapi nak kena mati rukun yang kena ni kena faham. Setakat bilang sekalian qada qadar, sekalian qada qadar, pemasa dia berpegang hak jahat bukan qada qadar. Pemasa dia berpegang hak istiusaha hak kita bukan hak Tuhan. Tuhan tahu je. Ada benda tu. Mana kena faham molek. Sebelum kita bicara ni bab istiusaha ni bukan bab ketentuan jahat, bab istiusaha. Jadi sebelum pergi pada istiusaha ahli sunnah ni, dia kena memang kejak situ tu. Dia rukun menang sekalian. Minggu lepas ada cerita berkaitan dengan ikhtiari dengan ittirari. Ni istilah ni kadang-kadang kita payah. Ikhtiari ni hak zahir pilihan kita. Ni hak banyak berlaku. Ittirari ni yang terjadi. Contohnya tersepak, terjatuh, itu panggil ittirari. Berjalan ikhtiari, tersepak ittirari. Naik pokok dipanggil ikhtiari, terjatuh pokok dipanggil ittirari. Tapi kita nak cerita ikhtiari ke ittirari ke, mati rukun kenang, sekalian hak Tuhan belaka. Ikhtiari pun hak Tuhan, ittirari pun hak Tuhan. Mana walaupun kita bahagi antara ikhtiari dengan ittirari, tak ada ni. Tapi hak sini tetap dah ni. Sekalian qada qadar, keesaan pada perbuatan, tetap dah. Jangan lucu hak ni. Baru kita pergi pada ikhtiari dengan ittirari. Tak ada ni. Kalau dak selesai sini, cerita ikhtiari ittirari dah lain lalu dah. Cerita ikhtiari ittirari sama juga kita nak cerita bab ikhtiar usaha. Sebelum nak kepada ikhtiar usaha sini ni. Sekalian qada qadar, sekalian qada qadar. Gi pada ikhtiar usaha pun qada qadar. Habis. Baru tak lari kitanya. Ni gi pada ikhtiar usaha, gi pada ikhtiari ittirari, apa panggil apa? Cabut nyacang, bokeh humbi. Cabut nyacang, bokeh humbi. Dia bukan cabut nyacang bokeh humbi. Nyacang tak ada, humbi pun tak ada. Dia tak pegang pun sekalian qada dan qadar. Kalau pegang sekalian qada dan qadar, ada benda dah nah. Ikhtiar usaha, qada qadar ke. Ikhtiari ittirari, qada qadar juga. Tu panggil apa tu? Orang tetap. Rukun makan dah tetap. Ni.
Sekalian qada qadar tetap. Gimana? Jadi kita pergi pada ikhtiari itir. Cuma kita nak membezakan dengan qadarah jabariyah. Yang mana hak itirari yang terjadi ni, hak ni tak ada beza antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah, Mu'tazilah sama je. Itirari tidak disandarkan kepada hamba. Sepenuhnya qada dan qadar. Tapi ikhtiari pun semuanya qada qadar juga. Ingat yang hak umbi ni tetap dah. Tapi di itirari ni memang kita berpegang pun kita tak kata wajib berpegang, pilihan tak payah. Tak payah tu. Batu hak itirari, hak Tuhan. Jabariyah pun hak Tuhan. Jabariyah ni ikhtiari pun dia tak ada, dia tak Tuhan juga. Itirari sama telah hak Tuhan. Qadariyah hak ikhtiari ni hak hamba, tapi itirari tak ada hamba, hak Tuhan juga. Kita ahli sunnah pun hak Tuhan juga. Tak ada kita usaha kita. Itirari. Ikhtiari ni barulah timbul ahli sunnah macam mana, Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana. Baru beza. Tapi kita ahli sunnah pada hakikinya balik kepada sekalian qada dan qadar. Itirari hak Tuhan, ikhtiari hak Tuhan. Ada situ. Tetapi walaupun hakikinya hak Tuhan, kita wajib isbatkan di akidah hak ikhtiari. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Kenapa? Kerana dalam ayat Al-Quran Allah menyandarkan perbuatan pada hamba. Hakikinya hamba tak ada perbuatan, tetapi kenapa Allah masih lagi menyandarkan perbuatan kepada hamba? Walaha ayat-ayat yang lain pula Allah Ta'ala mengatakan hak dia belaka. Qul kullum min indillah. Kata ilmu yang Muhammad, sekalian perkara daripada Allah. Allah lah khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Tiba-tiba dalam ayat-ayat yang lain pula Allah menyandarkan kepada kita. Kenapa? Jangan duk soal hak tu dilarang. Fa'amsiku. Tahan diri kamu daripada nak korek-korek, nak soal-soal bab qada dan qadar ni. Quran kata hak dia belaka. Itu rukun iman yang keenam. Kita pegang hak dia belaka. Tiba-tiba Quran sandar kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni kami yang sembah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hak kita belaka. Benda baik pun kita yang usahakan, benda buruk pun kita yang usahakan. Tuhan sandar kita. Dah kita berpegang ayat Quran, kita berpeganglah. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba ni balik pada rukun iman keenam, balik pada ayat hak Tuhan kata dia belaka tu. Maknanya apa? Pilihan dan perbuatan pun hak dia juga. Jadi hakikinya tak ada lah. Jadi kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan ni, majah je dia panggil. Majah ni kita letak je. Kita pegang je gitu. Hakikinya qada qadar. Kenapa kita pegang? Sebab Quran bubuh kita. Kenapa Quran bubuh kita walau kita tak ada? Tanya tuan Quran lah. Dia tanya Allah ha. Kalau Allah boleh tanya, bukan Tuhan lah jadinya pula ha. Kita sama kita pun ada juga tak boleh tanya. Ada boleh tanya barang-barang. Kita kerja peraja, kita tanya dia. Perambak awal-awal lagi. Boleh tanya? Tak boleh tanya. Dan dia kata gitu-gitulah kitanya. Kita boleh kita tanya. Boleh pergi soal raja. Pagar tak boleh masuk dah. Sama kita pun tak boleh tanya. Kadang-kadang hak jenis tu mak ayah pun tak boleh tanya. Dan dia kata gitu-gitu nah. Tanya nyakit pula ni. Kadang-kadang sama kita pun tak boleh tanya. Dengan Tuhan nak tanya, sudah tanya. Tuhan kata dia belaka, kita pegang dia belaka. Tuhan sandar pada kita pegang, kita ada ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha kita tetap hak dia belaka. Tahu? Itu je. Bagaimana? Tapi kau kat mana pun kena mati. Rukun iman kena mati situ. Kita sekarang ni keesaan pada perbuatan. Mati dia keesaan pada perbuatan. Semua hak dia belaka. Macam sebut ngelepah lah. Musing. Macam orang bau. Ingat tak ngelepah? Kita duduk umbinya qada qadar. Hak Tuhan belaka umbinya.
Ayat Quran sandar kepada hamba tu. Kita pergi, kita pun berpegang. Hamba ada pilihan. Pilihan mari mana? Balik pada hak umbi ni. Hak Tuhan belaka. Gitu je. Ada orang komen dia kata, molek juga tu kata macam rambak tu. Mana tak lari daripada umbi. Daripada umbi. Quran sandar hak Tuhan belaka. Rukuk iman sekian qada dan qadar. Dia gitu tak pegang langsung hamba ada pilihan dan perbuatan. Ayat hak menyandarkan pilihan perbuatan nak bermana pula? Tu. Tu hak tak balik pada asal tu. Gitu. Gitu. Hamba tak ada apa-apa. Dari Quran hak banyak sandar kepada hamba. Dia banyak orang guna ayat tu ni. Ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tu. Tu lah banyak orang guna. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah satu kaum melainkan kaum yang mengubah barang yang ada pada sisi mereka. Kaum yang merubah. Tu kata kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab Tuhan sandar kepada kaum yang merubah. Tapi yang lagi pada hakiki, Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan semua perkara. Berlakunya perubahan kaum tu Allah yang lakukan. Hanya Allah khaliq. Hal min khaliqin ghairullah? Ada tak Tuhan tanya? Khaliq sini ada Allah ada ke tak? Tak ada. Allah je khaliq. Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Makhluk lemah tak bekah sama sekali. Kan tak ni? Orang banyak ambil ayat tu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia ambil ayat jauh tu. Ambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambil kita baca bibir asma laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ayat yang menyandar kepada hamba. Jadi kalau Jabariyah dia tidak berpegang hamba ada pilihan. Berarti Jabariyah tidak berpegang dengan ayat Al-Quran. Oleh kerana ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba, Qadariyah pun berpegang hamba ada perbuatan mutlak hak hamba. Tak ada dah hak Tuhannya pula. Dah ayat kata Tuhan belaka nak mana pula? Ni. Jabariyah ke, Qadariyah ke, masuk dalam ayat afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Ni ayat ni biasa orang ingat ayat ni. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Adakah beriman akan dengan setengah kitab dan kufur dengan setengah kitab? Ayat ni memang turun pada orang Yahudi biasanya. Ada kitab kat Islam ni. Nak beriman dengan setengah kitab aja. Hak Quran kata Tuhan belaka, kita pun beriman Tuhan belaka. Lepas tu hak ayat Quran hak sandar kepada hamba, tak mau pegang. Ayat Quran kata hamba yang buat, maka kita pun berpegang hamba yang buat. Dah ayat kata Tuhan belaka tu, nak kufur pula. Ni Jabariyah ke Qadariyah ke beriman dengan sebahagian kitab, kufur dengan sebahagian kitab. Kita tahu Quran kata hak dia belaka, kita berpegang hak dia belaka. Bila Quran sandar perbuatan tu kepada kita, kita berpegang hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi pilihan ada perbuatan tetap duduk di bawah ayat hak dia belaka. Kat tu je. Tapi kita dulu, kita ngaji-ngaji dulu, kita ayat-ayat Quran dah ingat pun, kita mati di hukuman kenang je. Sekalian qada qadar. Sekalian qada qadar, kita mati situ je. Cuma hak sekalian qada qadar ni nak jaga Jabariyah je. Takut terundur tak ada. Kita Tuhan belaka. Takut nak jaga hak tu. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya Tuhan belaka. Tu hakiki dia. Sebab apa? Rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Keesaan pada perbuatan hanya Allah perbuat. Simple sahaja. Bagaimana? Memanglah
Dia kadang-kadang dia kata mudah gini. Dah kalau hakikinya Tuhan belaka, dah sudah peganglah hamba ada pilihan. Dah ayat kata hamba tak bermana. Jadi dia mudah kat tu. Tak ada. Mudah kat tu. Kena pegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab Quran duk sandar kepada kita tu. Dah kalau gitu kau kita pegang pilihan dan perbuatan hamba mutlak bukan hak Tuhan. Dah jadinya senang gitu. Memang senang sungguh. Lepas tu jadi qadariyah pula. Ni berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kena balik pada umbi semula. Semua Tuhan belaka. Hak saya baca dalam kitab Minhajul Abidin di masjid Minhajul Abidin di Masjid Abidin. Kenal Masjid Abidin? Masjid putih tu lah. Saya baca tu setahun 4 bulan. Tidak berlaku di bumi, tidak berlaku di langit, walaupun hanya terdetik di hati, walaupun hanya berkelip mata tidak berlaku, melainkan qada dan qadar. Saya jumpa orang tua-tua, dia kata, hak saya baca tu dia boleh sebut. Ingat mulut kata dia. Dah lama mana dia ulang? Dia ulang sebab apa tu? Ni tak faham lah, macam-macam. Macam-macam timbul. Sampai peringkat minta supaya hak kuliah tu dihentikan. Sebab apa? Memeningkan. Ada. Minta sehentikan. Salah aja tu, salah. Mana kita minhaj terdetik di hati pun qada qadar. Berkelip mata memandang pun qada qadar. Kalau terdetik di hati qada dan qadar, pilihan hati sama telah nah. Berkelip mata pun qada dan qadar, usaha hamba qada dan qadar nah. Sebab apa? Sekalian. Itu je. Tu kata bukannya payah. Tak ada benda pun waktunya. Hak payah kitanya nak kuat iman dengan amal ibadat zahir batin yang sempurna. Tu hak payah. Nak sah iman payah apa? Tu dia cakap semua kan. Ni apa saya ingat. Biasa dengar masa budak-budak dengar tu. Tuhan tetap berkedah pada azan. Tuhan tetap berkedah pada azan. Semua yang berlaku ni Allah yang lakukan. Tuhan tetap berkedah pada azan. Kainat tak boleh bekah. Ni cakap para tua. Redaklah, sabarlah. Hak berlaku ni Tuhan buat belaka. Tuhan tetap dah pada azan. Kainat tak boleh bekah. Tu, kainat tak boleh bekah. Makhluk lah kainat ni. Yang kita kainat bulat mata kainat barang apa pula. Perlu komang orang kita ni. Komang sangat kainat pun tak tahu. Makhluk tak boleh bekah. Biar mulut orang tua. Tuhan, semua Tuhan berlaku Tuhan buat belaka. Tuhan letak daripada azal. Tuhan buat belaka tu kudrah. Tuhan letak belaka tu iradah. Bila Tuhan yang buat belaka, makhluk tak boleh bekah. Dia gitu nah. Kan? Lepas tu dia pergi kepada sabarlah, redalah, tu tasawuf. Gitu je. Segala-gala qada dan qadar. Kita ahli sunnah cerita ni bab kita usaha ni. Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zahirnya kita bebas memilih, pada hakiki sebenar-benarnya apa yang kita pilih itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tebing kau tanya kita, dah kalau gitu kau Allah telah menentukan ataupun kita bebas memilih. Kita bebas memilih pada zahir, tapi apa yang kita pilih itulah qada dan qadar Allah. Gitu je. Memanglah kita bebas memilih pada zahir. Pilih buat, bebas pada zahir. Tapi apa yang kita pilih kita buat itulah qada dan qadar Allah. Diri memilih tu Allah yang buat. Diri usaha kita pun Allah yang buat. Tapi zahirnya kita bebas. Bebas zahir. Kita tidak terikat pada zahir. Kita tidak ditarik-tarik pada zahir. Kita tidak ditolak-tolak pada zahir. Kita bebas. Bebas pada zahir. Tapi apa yang kita pilih, apa yang kita buat, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja. Jadi soalan-soalan tu kadang-kadang payah juga. Kita dipaksa ataupun diberi pilihan. Dia jawab. Kita dipaksa ataupun diberi pilihan.
Kita dipaksa pada hakiki, kita diberi pilihan pada zahir. Katalah. Pada zahir ni awak diberi pilihan ke tak? Memang saya diberi pilihan itu pada zahir. Tapi apa yang berlaku tu dipaksa terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Semua perkara qada dan qadar. Bukan hanya kelahiran dan kematian sahaja. Tapi kena beringat tu. Saya sebut masalah kata pilihan dan perbuatan mutlak kita memang ada bawakan seumpama tu. Hak Tuhan melahirkan kita. Lahir daripada ibu mana? Lelaki ke perempuan kita? Hitam ke putih kita? Comel ke uduh kita? Ni saya cerita macam dia cakap tu nah. Hidup macam ke hidup kepek? Hak Tuhan belaka. Tak ada orang kita. Tak ada campur tangan kita. Sebab tu kita tidak ada soal. Kenapa kita tidak ada soal? Sebab bukan kita yang memilih. Ada Tuhan tanya kita, kenapa kamu lahir daripada ibu tu? Kenapa kamu tak lahir daripada ibu yang lain? Kenapa kamu lahir di masa tu? Tuhan tanya ke tak? Tak. Sebab apa? Sebab tak ada orang kita. Lepas tu Tuhan tanya, hak kita berlaku ni kita akan dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Sebab kita yang memilih, kita yang melakukan. Maka hak kita pilih ni bukan hak Tuhan. Sebab tu kita dipertanggungjawabkan. Ni akidah ni. Tak terpeso. Kita betul akan dipertanggungjawabkan. Kita akan dipertanggungjawabkan. Baik, buruk, kita akan dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Sebab kita perbuatan ikhtiari, bukan ikhtiari. Kita pilih. Kita dipertanggungjawabkan. Ada ni. Tetapi apa yang kita pilih, itulah qada dan qadar. Apa dia cakap tu sederhana. Dan kalau qada qadar je, kenapa kita dipertanggungjawabkan? Sebab kita ada pilihan dan perbuatan. Dan pilihan dan perbuatan hak kita ke? Tak, hak Tuhan juga. Kenapa dipertanggungjawabkan? Jangan ada soal lah. Ni dia nak lagi tak ada ni. Tapi di cerita ni memang kalau kita tak ngaji molek, memang kita akan terima. Kenapa lahir kita tidak Tuhan tak tanya? Sebab tak ada orang kita. Kenapa sekarang nak apa yang berlaku Tuhan tanya? Sebab hak kita. Kita buat baik, dapat balasan baik. Kita buat jahat, dapat balasan jahat. Sebab apa? Sebab hak kita sendiri, tak ada kaitan dengan Tuhan. Kalau Tuhan juga hak jahat, zoling dengan Tuhan. Itu Mu'tazilah. Ini memang bawakan-bawakan ni bukan daripada orang yang sebarang-sebarang. Kita dipertanggungjawabkan sebab kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba duduk di rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar. Jangan duk tanya kenapa. Kalau tanya panjang dia akan jadi lajuk lah. Akan jadi lajuk. Tuhan soal kita. Tuhan hukum kita. Apa yang Tuhan soal, apa yang Tuhan hukum, Tuhan yang qada qadar. Betul? Kita nak soal kat mana lagi? Dan kalau gitu gak bukan hak kita. Barulah masabah Tuhan soal, Tuhan hukum, bukan hak kita. Tu Mu'tazilah. Dia jadi banyak ni, dia nak langgar. Sebab kita dipertanggungjawabkan. Hak isunya hak jahat lah. Hak jahat. Kita dipertanggungjawabkan, kita akan dipersoal, kita akan dihukum akan perkara yang pilihan dan perbuatan kita. Tapi pilihan dan perbuatan kita pun hak Tuhan juga. Apalah Tuhan hukum kita walau hak dia juga. Ni nak lari. Dia pun nak lari, bukan hak Tuhan, hak kita sendiri. Kita dihukum baru sedang molek. Tu lari pada Mu'tazilah laludah tu. Itu bukan cerita qadar tu. Itu cerita Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat datang dari qada dan qadar. Tapi hak ni memang nyaku. Ini memang nyaku. Dan hakikinya guna? Hakikinya kita hanya mazhar tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau kita nak soal banyak-banyak, kenapalah Tuhan menentukan? Tanya, apa Tuhan buat manusia? Pasal buat kan senang. Tanya gitu lah senang tau. Dia tanya, ataupun nak tanya, kenapalah Tuhan buat Nabi Adam turun ke bumi? Tanya tu tak kelas lagi. Tanya kenapa Tuhan buat Nabi Adam? Tak situ lalu senang.
Kena soal sangat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'al. Jangan ditanya kerjaan Tuhan. Kita akan ditanya pada hari akhirat. Tu sudahlah kitanya. Cuma kita sekarang macam mana Tuhan perlakukan kepada kita. Di kalangan orang Islam yang beriman, yang belajar, yang beramal. Alhamdulillah. Gitu je kitanya. Tuhan lahirkan kita daripada mak ayah Islam. Bukan kita minta. Noah kafir, mak ayah kafir dia tu. Siapa mati dia kafir. Oh tu bahagian dia. Satu soal lah kerja Tuhan. Dah kita macam mana Tuhan buat? Tuhan buat kita je, mak ayah kita Islam. Bersyukurlah. Orang Islam yang beriman, yang belajar, yang beramal, Tuhan letak kitanya. Mudah-mudah je nak buat baik. Kalau benda jahat kau payah nak buat. Contohnya lah. Bagaimana tu? Hak Tuhan belaka. Atau kita bersyukurlah. Itu bahagian kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan terima. Lepas lain-lain tu, hak jahat-jahat tu, tugas kitanya berdakwah, menasihat. Lepas tu jadi kat mana? Itu semua qada dan qadar. Bukan orang lain. Anak cucu kita sendiri pun sama lah. Anak cucu kita pun sama qada dan qadar. Tapi kita sebagai orang tua, kita ada tanggungjawab. Kita nasihat, kita ni beri panduan. Lepas tu macam mana dia? Qada dan qadar. Tahu lah. Maka kita pun jadi sabar. Kita pun jadi redha. Sebab hak dia belaka, hak Tuhan belaka. Kan senang kan? Kalau kita tak mau redha, tak mau sabar, kita nak serabut pun, hak Tuhan qada pasti berlaku. Nyakit pula kitanya. Kita nak pergi, nak persoal hak bukan kerja kita. Tu macam cari susah lah. Tenang, kita redha, kita sabar. Hak Tuhan letak kita kebaikan, alhamdulillah. Kita nak sombong dengan kebaikan hak Tuhan qadakan kita, nak sombong orang bukan hak kita pun. Nak ujub, nak rasa hairan, aku ni baik. Hairan apa baik kita tu hak Tuhan. Nak riak, nak nunjuk orang baik kita, nunjuk apa bukan barang kita. Habis situ. Ada ni. Kita bersyukur dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya Allah Taala matikan kita dalam iman husnul khatimah. Itu yang kitanya. Tapi sekaliannya adalah qada dan qadar, keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan. Ketiadaan esa pada perbuatan itu mustahil sama sekali. Dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah, dan jika lemah mereka itu nescaya tiada didapatkan alam ini, dan iaitu batil dengan musyahadah. Ini dalil akli. Dalil naqli, qul huwallahu ahad. Mudah je. Wa ilahukum ilahu wahid fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dalil Al-Quran. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Itu dalil wahdaniyah. Ini fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka naklah kamu mengenal tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan esa. Itu dalil nakli. Ini datangkan dengan dalil akal. Wallahu a'lam.